Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua murid-murid cikgu hari ini. Cikgu harap semua dalam keadaan sihat ya. InsyaAllah hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kita secara PDPR. Hari ini cikgu akan mengajar Bahasa Melayu tahun 1 dalam tema Masyarakat Muhibah, Unit 6, Buku Segalanya dalam tajuk Melafazkan Pantun. Diharap ya semua murid-murid sudah pun bersedia dengan buku teks dan buku aktiviti Bahasa Melayu. Okey, baiklah. Di sini cikgu akan menerangkan objektif pembelajaran. Di akhir pembelajaran, murid-murid dapat pertama melafazkan pantun 4 kerat dengan sebutan yang betul. Yang kedua, murid-murid dapat melengkapkan pantun 4 kerat dengan baris akhir dengan betul. Okey, baiklah murid-murid. Cikgu harap semua murid-murid sudah pun bersedia dengan buku teks dan sila buka muka surat 34. Okey, di sini murid-murid boleh nampak ya. Okey, boleh nampak dekat video cikgu ni. Okey, melafazkan pantun. Ya, kita akan belajar bersama-sama dan akan melafazkan pantun lah bersama-sama ya. Okey, di sini kamu boleh nampak pantun 4 kerat. Ya, kamu boleh nampak pantun 4 kerat. Okey, baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat ni dinamakan pantun 4 kerat. Okey, seterusnya kamu boleh nampak ada 4 rangkap pantun ya. Okey, yang ini rangkap pertama ya. Okey, yang ini rangkap yang kedua. Yang ini rangkap yang ketiga. Dan akhir sekali ini rangkap yang keempat. Ya. Okey. Seterusnya, kamu nampak tak semua ni? Ada anak panah yang berwarna putih. Ya, 2 anak panah yang berwarna putih. Okey, anak panah yang berwarna putih ni untuk baris yang pertama dan juga baris yang kedua adalah pembayang. Okey, manakala anak panah yang berwarna merah untuk baris yang ketiga dan juga keempat adalah maksud bagi pantun. Ya. Okey. Seterusnya, rangkap akhir. Ya, rangkap akhir. Okey, ini rangkap akhir dipanggil rima. Ya, rangkap akhir dipanggil rima. Rimanya berselang-seli ya. Kalau kamu nampak, kalau kamu perasan ni. Okey, di mana yang berselang-seli tu? Okey, tengok sini ya. Baris yang pertama, okey ni macam saya sebutkan Pak Tahir membawa timba. Ini adalah baris yang pertama. Okey, kamu boleh tengok sini. Di hujung perkataan itu, TIM, tim, BA, bar, timba. Okey, bar di sini saya putihkan di situ ya, bar. Okey, baris yang kedua. Okey, kamu boleh nampak perkataan di situ, paku. Okey, paku, ku. Okey, di situ ku. Okey, baris yang ketiga, tiba, hujung dia, ba. Baris yang keempat, kamu boleh nampak situ, buku, saya birukan ya, ku. Jadi, rimanya berselang-seli, ba, ku, ba, ku. Ya, itu adalah pantun ya, dia punya peraturan pantun lah. Jadi, di hujungnya tu mesti sama. Baris yang pertama dengan baris yang ketiga, ba dengan ba. Baris yang kedua dengan baris yang keempat, dia sama. Ku dengan ku. Ya, dia berselang-seli. Okey. Nampak ya? Okey. Bagaimana cara nak melafazkan pantun? Okey, cara melafazkan pantun, dia ada gaya dia. Dia bukan macam kita membaca. Ya, dia ada intonasi dia yang tersendiri. Okey. Contoh kan, okey, ini saya saja dulu. Kata ni macam Pak Tahir membawa timba. Ya, dia Pak Tahir ni kita macam contohnya sini ada koma lah. Kita macam berhenti sekejap. Ya, Pak Tahir membawa timba, timba lama berisi paku. Okay, nampak tak ni? Okey.
Hari lahir. Kita andaikan sini ada koma, tapi sebenarnya tak ada koma, tapi kita berhenti sekejap dan kita teruskan ya. Hari lahir menjelang tiba, Ailin terima hadiah buku. Begitulah intonasi dia ya. Okey. Seterusnya, kita baca pula rangkap yang kedua. Buah bidara, buah duku, bawa ke kota, sebakul cuma. Ailin gembira mendapat buku, buku cerita dibaca bersama. Ini rangkap yang kedua. Kita baca rangkap yang ketiga. Anak Pak Dola menanam ciku dan juga kuini. Rajin-rajinlah membaca buku amalan murni. Okey, itu rangkap yang ketiga ya. Rangkap yang keempat. Terbang kenari nun di sana, mencari makan, tiada berteman. Buku memberi ilmu berguna, menjadi rujukan sepanjang zaman. Begitulah ya cara kita melafazkan pantun. Ya. Cikgu rasa mesti murid-murid pernah ya mendengar pantun 4 kerat, pantun 2 kerat ya. Mesti pernah dengar kan? Ni kita saja belajarlah ya. Jadi kalau ada orang melafazkan gaya pantun, jadi kamu tahulah, oh dulu pernah cikgu ajar cara melafazkan pantun begini-begini, jadi kamu pun sudah tahu ya. Okey. Baiklah murid-murid, sekarang kita nak buat latihan pula ya. Sekarang ni cikgu nak kamu ambil buku aktiviti jilid 1 Bahasa Melayu dan buka muka surat 39. Okey, dah buka semua? Okey, alhamdulillah. Okey, di sini kita tengok ya, aktiviti 4. Okey, kamu kena lengkapkan pantun dan lafazkannya. Okey. Okey, di sini jawapan sudah pun diberi ya. Okey, ada 5 jawapan. 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 jawapan pantun. Okey, untuk baris yang akhir sudah pun diberi. Okey, di sini kita lihat ada 4 rangkap pantun. Rangkap yang pertama, rangkap yang kedua, rangkap yang ketiga, rangkap yang keempat. Bagi rangkap yang keempat, kita lihat ada 2 garisan. Maksudnya kamu perlu masukkan 2 jawapan di sini. Ya? Okey. Kita pergi ke jawapan yang diberilah. Okey, kita baca dahulu sebelum kita nak masukkan pada garisan yang diberi. Okey, tengok di sini. Kita lafazkan. Dengan ilmu kita akan maju. Ju. Okey, kena ingat ya. Okey, perkataan yang di hujung situ ju. J-U-Ju. Kita akan lihat nanti. Okey, seterusnya. Besar nanti menjadi bijak. Di hujung perkataan jak. Kena ingat mana yang kaitan ya. Okey, seterusnya. Pelbagai bangsa berbual mesra. Perkataan yang di hujung ra. Okey, seterusnya. Buku dibaca bersama rakan. Okey, di situ kamu boleh tengok kan. Okey. Dan akhir sekali, jadi amalan rakan sebaya. Okey, di hujung perkataan dia, ya. Okey, sekarang kita pergi rangkap yang pertama. Okey, ini rangkap pertama. Okey, kita baca pantun ini. Pergi ke pekan, membeli duku. Enak rasa, dimakan segera. Bertemu rakan di pesta buku. Tempat kosong. Kita tengok baris yang kedua. Enaknya rasa dimakan segera. Di hujung perkataan adalah ra. Okey, nampak ra? Jadi baris yang keempat mesti juga ra di sini. Ya. Tadi saya dah katakan. Okey, baris yang pertama dengan yang ketiga sama. Baris yang kedua dan baris yang keempat hujung dia mesti sama. Ingat lagi tak? Rima dia kena berselang-seli. Di situ segera ra. Jadi cari jawapan di sini mana yang hujung perkataan dia ra.
Okay, nampak dah? Okay, saya dah nampak dah. Kamu pun nampak semua? Okey, ya. Ini dia. Pelbagai bangsa berbual mesra. Okey, kita lihat jawapan dia. Pelbagai bangsa berbual mesra. Ini adalah jawapan dia yang betul lah. Sebab sini hujung dia ra. Baris yang keempat pun mesti hujung dia ra. Okey. Untuk rangkap yang kedua, murid-murid kena isi sendiri. Okey, senang saja. Cara dia, tengok baris yang kedua ni. Okey, tengok perkataan rojak. Jak. Di situ perkataan jak. Dekat sini mana yang ada perkataan yang hujung sekali jak. Saya dah nampak dah. Murid-murid kena cari. Lepas tu ayat tersebut kena masukkan di garisan ini. Ya. Okey, seterusnya rangkap yang ketiga. Buah ceri dibawa tetamu, mereka dijamu, roti dan keju. Buku memberi pelbagai ilmu. Di sini cari jawapan dia. Untuk baris yang kedua ni, okey ni, untuk baris yang kedua, kamu kena cari keju kan? Perkataan di hujung dia ni, ju. Di sini, rima dia kena berselang-seling, ingat balik. Mu, ju, mu, ju. Jadi di sini mana yang ada perkataan ju di hujung dia? Saya dah nampak dah. Nanti jawapan tersebut letakkan di garisan ini. Ya. Okay, seterusnya untuk rangkap yang keempat. Indah cuaca di tengah pekan, terang bulan, terang cahaya. Okey, untuk baris ketiga dan keempat tak ada jawapan. Okey, kamu kena cari pekan, an di situ. Cahaya, ya. Jadi, rima dia berselang-seling. Ingat balik. An, ya, an, ya. Jadi letakkan. Mana yang belum diisi lagi, itulah jawapan dia. Yang di hujung dia, yang samakan dengan ya, kamu kena letakkan dekat garisan ini. Faham ya murid-murid semua? Okey, sebelum itu jangan lupa ya, buat hari di sini dan juga tarikh hari ini. Kamu kena buatlah sebagai bukti kamu tulis aktiviti pada hari ini. Okey ya, diharap murid-murid semua dapat membuat latihan ya, lengkapkan pantun. Okey, seterusnya. Okey, kita selak muka surat muka surat sebelumnya pula. Muka surat 38 ya. Untuk muka surat 38 ni kita belum buat lagi. Okey. Hari tu minggu lepas kita dah buat aktiviti 3 untuk A. Untuk B kita tak buat lagi. Ya, ini membina ayat lah. Ya. Jadi hari ni kamu kena buatlah ya untuk bahagian B, bina ayat berdasarkan frasa. Okay, kita baca. Omar dan rakan-rakannya melawat hari terbuka kelab buku sahabatku di bandar. Pelbagai aktiviti dijalankan di situ. Okey, di sini ya. Kamu boleh lihat dalam gambar. Okey. Apa yang mereka sedang lakukan. Okey, siapa itu? Okey, seterusnya. Frasa dia dah beri ya. Okey, frasa dia dah beri. Berbual mesra. Okey, seterusnya kita kena tengoklah. Kalau kita nak bina ayat, kita kena namakan orang tersebut, siapakah itu, apa yang mereka sedang lakukan, di mana, dengan siapa. Itu cara nak bina ayat ya. Okey, untuk frasa yang diberi ni berbual mesra dan ayat dia pun dah bagi. Okey, kita cuma baca saja. Ibu Omar berbual mesra dengan Ibu Salmah. Titik ya. Okay, ingat Omar dan Salma kena gunakan hurufnya ni O dan S huruf besar. Sebab apa? Dia adalah kata nama khas. Ingat balik ya. Okey. Seterusnya bagi gambar yang kedua. Okey, kamu tengok pada gambar tersebut. Apa yang mereka sedang lakukan. Okey, seterusnya frasa pun sudah diberi. Okey, frasa dia adalah pameran buku. Okey, pameran buku. Apa yang kita nak buat ayat di situ?
Dah dapat dah jawapan dia? Okey. Untuk ayat yang kedua ni, okey. Nah, ni adalah ayat yang cikgu bagi ya. Okey, kita namakan orang ni Omar dan Siti. Dia sedang buat apa? Memilih buku di tempat pameran buku. Okey, selepas kamu habis buat ayat tu, kena letakkan titik lah, ya. Okey. Seterusnya, untuk gambar yang kedua, okey, ya, untuk gambar yang kedua ni, okey, apa yang sedang dibuat oleh budak tersebut? Okey, frasa yang diberi adalah pertandingan bercerita. Okey, macam mana kita nak buat ayat? Okey, kita namakan orang ni. Okey, dia sedang buat apa, ya? Okay. Kita tengok ayat yang kedua. Omar mengambil bahagian dalam pertandingan bercerita. Kalau kamu tengok dekat belakang ni, pertandingan bercerita kan? Jadi kita ambil baliklah. Ya, pertandingan bercerita. Frasa yang diberi pun dalam pertandingan bercerita. Okay, bagi gambar yang ketiga dan keempat, murid-murid kena bina ayat sendiri. Ya. Okey, tengok pada frasa yang diberi berdasarkan gambar. Okey, bolehlah bina ayat dengan betul. Okey, jangan lupa tuliskan hari ini, hari dan juga tarikh. Ya, sebagai bukti kamu buat aktiviti pada hari ini. Okey ya. Setakat ini dahululah ya pembelajaran kita pada hari ini. Ya, jadi cikgu harap apa yang cikgu bagi ilmu pada hari ini kamu dapat manfaatkan ya. Kamu dapat buat kerja apa yang cikgu suruh ya. Ini adalah amanah ya, kamu kena buatlah ya. Okey, seterusnya cikgu nak ucapkan ya terima kasih kepada murid-murid kerana menonton video pembelajaran hari ini ya. Semoga ianya memberi manfaat ya kepada semua. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.